Tinggi sangat tu Ustaz. Tak kena cak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita pada hari ini dengan limpah dan kurnianya dapat lagi kita berkumpul di dalam dewan yang mulia ini bagi bersama-sama meraihkan bulan Ramadan yang akan tiba pada esok hari. Okey. Berkenaan dengan tajuk tazkirah kita pada hari ini, iaitu Ramadan menjema lagi, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang berbawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Di mana dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala telah memfadukan kepada kita, iaitu umat Islam, dengan syariat berpuasa sebagaimana kata Allah telah dipadukan kepada umat yang terdahulu. Nabi SAW dalam sebuah hadis telah bersabda, Innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, yang membawa maksud sesungguhnya setiap amalan adalah dimulai dengan niat. Sesungguhnya setiap apa yang diniatkan itu berdasarkan apa yang diniatkan. Di mana para ulama Islam telah bersepakat bahawa menyatakan setiap amalan yang dilakukan oleh seseorang mukallaf tidak dikira amalan tersebut di sisi syarak, melainkan dengan disertai niat. Bahkan niat adalah menjadi rukun kepada ibadat-ibadat seperti wudu, mandi wajib, solat sama ada fardu atau sunat. Maksudnya di sini setiap perbuatan kita tu, setiap apa yang kita lakukan mestilah dimulai dengan niat. Maka bila kita berniat tu, niat kita mestilah menuju ke apa yang diniatkan. Sebagai contoh, kita berniat nak buat baik ke, maka niat kita berbuat baik lah. Kalau niat kita untuk melakukan keburukan, maka niat kita itu adalah untuk melakukan keburukan. Dalam kata lain, wujudnya niat taqarrub dalam amalan-amalan seseorang mukmin, barulah ianya boleh dipastikan wujudnya ganjaran pahala terhadap amalan-amalan tersebut, lantaran ianya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Untuk sampai ke bulan Ramadan ini, terdapat dua golongan manusia yang dinyatakan, iaitu manusia beriman yang seronok dan merasa bahagia dengan kedatangan Ramadan, dan golongan yang resah, gelisah dengan kehadiran Ramadan. Okey. Siapa itu golongan yang bahagia dengan kedatangan Ramadan itu? Yang pertama ialah orang yang sudah terbiasa dengan ibadah puasa. Mereka sedar ganjaran pahala yang besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa. Orang yang meninggalkan apa yang harus mereka nikmati pada bulan-bulan yang lain untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak. Okey, maksudnya di sini orang ni dah terbiasa dengan puasa. Bila nak sampai je bulan puasa tu, dia rasa excited, rasa seronoknya. Bukan apa, orang yang nervous ni, orang yang resah, gelisah. Okey, dia rasa seronok. Bila sampai je bulan puasa, bulan depan dah puasa lah, tak sabarnya. Macam tu. Yang kedua, bersedia untuk beribadah dan menumpukan perhatian kepada amalan-amalan soleh, kerana pada bulan Ramadan adalah masa yang terbaik untuk mengadakan pahala. Setiap amalan soleh sama ada yang wajib maupun yang sunat. Dan seterusnya,
Semakin berlalu hari-hari Ramadan, mereka akan melipat gandakan amalan untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan merasa iba dengan Ramadan yang akan berakhir. Okey, golongan-golongan yang bahagia bila tiba ni bulan Ramadan ni, bila puasa dah nak habis nanti, dia akan rasa sedih. Ramadan dah nak habis dah. Kenapa rasa macam sebab sangat kan? Sebab yalah, Ramadan ni bukan setiap bulan ada, setahun sekali saja. Dan seterusnya kita pergi kepada golongan yang kedua pula, iaitu golongan yang merasa resah gelisah dan berhati dengan kehadiran Ramadan. Yang pertama iaitu mereka merasakan Ramadan seperti tamu yang tidak diperlukan. Apa ni? Apa Ramadan ni? Tiba-tiba je nak datang. Aku tak suka Ramadan. Itulah golongan yang cakap resah gelisah dan berhati. Kehadirannya hanya menyebabkan timbul rasa kurang selesa kerana terpaksa menahan diri daripada makan, minum, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Golongan ini, mereka telah hanyut dengan nafsu. 11 bulan telah diasuh oleh syaitan dan sebulan saja nafsu pula menjadi raja. Seterusnya, yang kedua, mungkin juga mereka adalah golongan yang lalai, malas, leka, cuai dalam mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mereka inilah golongan yang berat untuk melaksanakan ibadah, hanya sekadar berpuasa tetapi meninggalkan amalan-amalan yang lain. Okey, golongan-golongan yang macam ni lah yang dikatakan bila bulan puasa, puasa tak makan dah dari pagi sampai berbuka kan, tapi solat tak, mengaji pun tak, langsung tak buat amalan-amalan, tak ada amalan, hanya berpuasa je. Okey, yang seterusnya, apabila Ramadan sudah semakin banyak hari berlalu, mereka lah yang tidak sabar untuk berhari raya. Mereka sudah tidak mempedulikan ibadah, hanya ingin berseronok dengan hari raya yang Allah beri kepada orang-orang yang berpuasa dan berjaya melalui madrasah Ramadan sebagai tanda kemenangan. Padahal mereka tidak lulus pun madrasah Ramadan. Okey, maksudnya di sini golongan-golongan yang bila tiba di bulan Ramadan ni dia orang rasa resah gelisah, tak nak berpuasa tapi terpaksa. Diorang ni lah bila dah hujung-hujung dan nak dekat raya tu, golongan ni lah yang terlalu excited. Aku nak sambut raya. Padahal puasa hanya sekadar puasa, amalan tak buat langsung. Tapi setiap nak raya. Okey, mencari takwa bermula dengan niat yang ikhlas. Di mana yang Ustaz telah bacakan tadi, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 180. Tujuan utama mengapa niat puasa ni disyaratkan, iaitu, siapa tahu niat puasa? Apa maksud dia? Mantap. Okay. Tujuan utama mengapa niat disyaratkan ialah untuk menentukan siapa sesuatu ibadah itu dilakukan, adakah untuk Allah Subhanahu Wa Taala atau sebalik. Seterusnya membezakan antara sesuatu amalan yang dilakukan sama ada ia berstatus ibadah ataupun sebaliknya. Okey. Hari ini Ramadan baru bermula. Jadi kita kena ikhlaskan hati kita untuk setiap amalan yang kita buat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allah akan memberikan ganjaran pahala dan keridaan-Nya kepada kita. Bila tiba di bulan Ramadan ni, kita kena ikhlaskanlah hati kita ni supaya setiap amalan yang kita buat tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabul jahannam wa sulsilatil syayatin." Yang bermaksud apabila telah tibanya Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup segala pintu neraka dan diikat segala syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Antara hikmah-hikmah yang terdapat ketika berpuasa ialah yang pertama, tazkiyatun nafsi. Maksudnya penyucian diri. Dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan melakukan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang ditegak. Dengan ubudiyah, berfokus pada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Walaupun ia terpaksa meninggalkan naluri dan keinginan diri yang biasanya harus dilakukan jika dia tidak berpuasa, ia menegah hal itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridaan Allah. Okey. Antara hikmah berpuasa ialah kita dapat menyucikan diri iaitu tazkiyatun nafsi. Disebutkan di sini bila kita mentaati perintah Allah, bila dah masuk bulan Ramadan ni, kita banyak melakukan ibadah, menyucikan diri. Sebelum-sebelum ni kita dah banyak melakukan buat macam-macam kesalahan, buat itu, buat ini. Jadi bila masuk bulan Ramadan ni, kita dah menyucikan diri kita, bersihkan balik diri kita. Dan seterusnya, dari sudut kajian juga mendapati bahawa orang yang berpuasa ni mampu memberikan kebaikan, kesihatan terhadap mereka. Yang ini hal ini terbukti apabila para pakar perubatan menemui berbagai kebaikan bagi menjaga kesihatan dan berpuasa. Okey. Bila kita dah masuk bulan puasa ni, kita dah tak makan, minum selama 11 bulan. Dalam setahun kan kita ada 12 bulan. Hanya sebulan sahaja kita berpuasa. Bila masuk di bulan puasa ni, maka kita akan tak makan, tak minum, tak makan benda-benda pelik. Jadi diri kita ni akan terhindar daripada penyakit-penyakit bawaan makanan ni. Perut kita pun akan rehat sehari-hari duduk proses makan nasi Arab. Malam bawa aku. Seterusnya, mengawal nafsu syahwat. Hal ini bersesuaian dengan sabda baginda Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud bahawa Nabi bersabda, "Wahai sekalian para pemuda, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkahwin, maka berkahwinlah. Maka sesungguhnya ia memelihara pandangan dan kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, adalah ia berpuasa kerana ianya merupakan pengundur baginya." Maksudnya di sini, bila kita dah masuk bulan puasa, kita kena nak kawalan nafsu syahwat kita. Nak tengok tu, nak dengar benda ni, benda yang bukan-bukan. Bila rasa nak tengok benda bukan-bukan kan, ucaplah Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Dan yang seterusnya, jihad hawa nafsu dan mensyukuri nikmat. Yang berpuasa akan merasai bagaimana rasanya lapar, dan mereka akan bersyukur dengan segala nikmat yang telah mereka rasai. Lantaran puasa mereka belum merasai lapar dan dahaga serta perkara-perkara yang harus mereka lakukan sekiranya mereka tidak berpuasa. Namun disebabkan mereka berpuasa, maka mereka perlulah berijtihad menahan nafsu dengan sifat-sifat kemuliaan seperti sabar, bersyukur dan tidak membazir. Dan yang terakhir, bulan Ramadan adalah madrasah yang mendidik diri, memantapkan ketakwaan. Madrasah Ramadan dibuka setiap tahun dengan dijanjikan rahmat, pengampunan dan pembebasan daripada api neraka. Oleh itu, umat Islam mestilah memperbanyakkan amalan dalam bulan Ramadan dan menaik taraf kualiti segala urusan. Kenapa digelar madrasah? Kerana disebut sebagai madrasah kerana
digambarkan macam situasi di sekolah lah. Di sekolah ni lah kita ditarbiyah, belajar macam-macam, belajar untuk menjadi orang baik. Sebab itulah kita dalam madrasah Ramadan, kita membentuk diri kita, menjaga hawa nafsu kita. Justru itu untuk memastikan seseorang yang melangkah masuk madrasah Ramadan mestilah bersedia dan bersungguh-sungguh beramal dengan tekun, ikhlas. Oleh itu mestilah menjaga adab-adab bagi orang yang berpuasa. Seterusnya Ustaz serahkan kepada Ustaz Tamimi untuk menyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua? Baik. Sihat? Semua tak sabar nak tunggu esok puasa? Ha? Puasa ke ni? Puasa. Okay, hari ni Ustaz akan sambung bagi tazkirah ringkas sempena Ihya Ramadan. Ada beberapa isi yang Ustaz sempat tulis lah. Okay, yang pertama, bonus dan tawaran istimewa pada bulan Ramadan. Semua tahu tak bonus tu apa? Bonus tu apa? Pahala. Ha? Pahala. Okey, lagi? Okey, biasa untuk orang bekerja hujung tahun akan dapat bonus. Okey. Okey. Okey, bulan Ramadan ni kita boleh anggap juga sebagai bulan bonus. Tahu tak sebab apa? Bekerja keras. Sebab sebab pada bulan Ramadan ni gandaan pahala yang Allah bagi pada kita amatlah besar. Okay. Nampak tak situ? Boleh faham tak? Okey, cuba kita renung Kerap kali bagi mereka yang bekerja, mereka tak sabar untuk menunggu pada hujung bulan, hujung akhir tahun. Tahu tak sebab apa? Sebab gaji. Lagi? Sebab bonus. Okey? Okey, kenapa orang seronok bila dapat gaji semua? Sebab apa? Sebab dapat duit yang banyak tau, bukan sikit je. Okey, bila dapat duit yang banyak, apa yang dia buat? Apa yang kita buat? Okey, bagi derma alhamdulillah bagus. Lain? Gaji. Ada yang pergi shopping, beli itu, beli ni, betul tak? Okey. Okey, Ustaz nak tanya sikit. Berapa lama keseronokan kita beli barang tu? 2 jam. 3 jam, 5 jam. Sekejap, betul tak? Sekejap je kan? Bila barang tu dah rosak, seronok tak kita nak guna? Tak seronok, betul tak? Okey. Seterusnya Ustaz nak tanya lagi. Lepas kita mati nanti, masih ada lagi tak untuk kita berseronok? Ada lagi tak? Okey, barang yang kita beli tadi, waktu kita mati nanti boleh tolong kita tak? Okey, Ustaz bukan nak larang untuk shopping. Shopping boleh. Tapi tolong bezakan antara keperluan dan kemahuan. Okey? Apa? Okey. Barang-barang kita beli tu tak boleh tolong kita kat kubur nanti. Okey? Faham semua? Okay. Bukan tak boleh tolong kita nak bawa masuk kubur pun tak boleh barang tu. Okey. Okey. Sebenarnya bila kita mati nanti, kita boleh jadi seronok. Tahu tak kita seronok dengan apa? Dengan adanya pahala yang kita buat waktu kita hidup. Boleh faham tak? Sebab tu bulan Ramadan ni kalau boleh buatlah amal jariah.
Buatlah perkara yang baik, tolong orang ke okey. Buatlah perkara sunat, tentu pahala banyak tolong. Okey. Makan kurma. Okey. Kamu semua gembira tak? Ramadan nak datang ni? Gembira betul? Okey, kita sepatutnya gembira bila Ramadan ni akan tiba. Dan itulah kita nak pulun habis-habis kita punya amalan-amalan. Okey, boleh faham? Okey. Okey, lepas ni ikhlaskan niat kita, okey, pada bulan Ramadan ni. Kita tanam dalam hati kita, aku nak berpuasa kerana Allah. Okey, aku nak kumpul banyak pahala dalam bulan ni. Okey, lepas habis bulan Ramadan, jangan pula tak nak buat pahala dah. Buat dalam bulan Ramadan je. Okey, boleh faham? Okey. Ya. Okey. Bulan Ramadan juga kita boleh dipanggil dengan bulan ibadah. Okey, kenapa kita boleh panggil bulan Ramadan ni dengan panggilan bulan ibadah? Ada siapa yang tahu? Tahu sebab apa? Sebab pada bulan Ramadan ni manusia berlumba-lumba untuk melakukan solat lagi. Dan tu baca Quran. Okey. Kalau sebelum Ramadan ni kita jarang ataupun ada yang tak buat langsung kan. Perkara-perkara sunat macam contoh baca Quran ke. Solat fardu tak penuh, tapi pada bulan Ramadan kita sama-sama berubah untuk melakukannya. Okey, boleh faham tak? Okey, kadang kita pergi masjid, kita tak pernah nampak pun orang ada seseorang tu pergi masjid. Tapi bila bulan Ramadan kita nampak dia pergi masjid. Wah, nampak kan? Okey, time tu janganlah mengata dia cakap apalah datang pada bulan Ramadan dia. Hidayah milik Allah bang. Aduh kali. Okey. Ada nakal. Oh, kita. Okey, pada bulan Ramadan ramai manusia berlumba-lumba untuk menambah amalan-amalan mereka. Ataupun kita boleh memanggilnya sebagai pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, macam mana kita nak mengabdikan diri kita kepada Allah? Macam mana? Macam mana kita nak mengabdikan diri kita kepada Allah? Okey, caranya senang je. Kita lakukan segala yang diperintahkan oleh Allah dan kita tinggalkan segala larangannya. Pandai. Okey, kita pergi ke isi yang ketiga pula. Bulan Ramadan juga boleh dipanggil sebagai bulan mujahadah. Tahu tak bulan mujahadah apa ni? Tahu apa dia? Mujahadah ni kita panggil jihad. Tahu jihad? Tahu kan? Okey, kenapa kita panggil bulan mujahadah? Sebab pada bulan ni kita berperang dengan nafsu. Walaupun pada bulan Ramadan syaitan kena ikat, tapi nafsu kena ikat tak? Kita kena pandai kawal nafsu pada bulan Ramadan ni. Nafsu makan, nafsu tidur, apa lagi? Nafsu nak shopping. Okay, walaupun syaitan kena ikat, tak bermakna kita tak diuji. Kita sentiasa akan diuji. Okey? Jadi kita kena kawal nafsu kita. Boleh faham semua? Bila kita lawan nafsu kita ni bersungguh-sungguh, kita dikira sebagai mujahid. Okey? Mujahid ni contoh orang yang berperang. Tahu tak? Tapi kita bukan berperang guna pedang. Kita berperang dengan nafsu kita sendiri. Okey? Okey, kita pergi pada isi yang keempat pula. Bulan Ramadan juga boleh dipanggil sebagai bulan rahmah. Tahu tak bulan rahmah? Tak tahu. Okey. Kenapa kita panggil bulan rahmah? Sebab pada bulan Ramadan rahmat Allah melimpah ruah. Tahu tak rahmat Allah apa? Tahu?
Okey. Tak boleh kat tahu. Rahmat Allah tu adalah rezeki ataupun hidayah yang diberikan olehnya kepada kita semua, makhluk Allah. Banyak. Okey? Diam. Okey, macam mana kita nak dapat rahmat Allah ni? Macam mana? Okey, kita boleh lakukan dengan bersedekah. Okey? Bersedekah, membantu orang yang memerlukan, kemudian banyak melakukan solat duha. Okey, bila kita solat duha ni, insya-Allah rezeki kita akan melimpah ruah. Insya-Allah, amin. Okey. Untuk isi yang kelima pula. Bulan Maghfirah. Okay, bulan Ramadan juga boleh dipanggil sebagai bulan Maghfirah. Sebab apa? Okey, sebab bulan Maghfirah ni bermakna pengampunan, bulan pengampunan. Okey, boleh faham? Okey, pada bulan Ramadan ni Allah buka seluas-luasnya pintu taubat dengan pintu keampunan. Jadi selepas solat, tak pun berdoa banyak-banyak kepada Allah untuk mengampunkan segala dosa kita. Yang kita dah buat, tak pun yang akan datang, ataupun yang tengah buat. Sebab Allah Maha Pengampun. Okay. Galai Zuan. Okay. Dalam bulan Ramadan ni terdapat begitu banyak kelebihan. Ini semua terserah kepada diri kita, sama ada kita nak rebut peluang ni ataupun kita nak hiraukan. Kalau kamu semua nak rebut atau kamu hiraukan? Nak rebut, betul? Okay, rugilah kalau mereka yang hiraukan tu. Okay? Sebab mereka tak akan dapat peluang ni. Bukan selalu ada tau. Setahun sekali. Okey, kita pergi poin yang ke-6. Ustaz, saya okey, kamu semua pernah tak terlupa ketika kamu sedang berpuasa? Pernah kan? Saya pernah kan. Okey, contoh kan. Kamu balik pada sekolah tak balik daripada kerja. Kamu tengah dahaga ni. Kamu penat, tekak kamu betul dah kering lah tengok. Okay. Dalam perjalanan kamu pulang, kamu berimajinasi. Balik nanti aku nak buka peti ais lah. Ada ais Milo. Ada Milo ais, balik ni aku nak minum lah. Okey, bila sampai rumah je, Tak ada. buka peti ais. Itu tak ada. Nampaklah kotak Milo. Nampak kotak Milo. Kamu buat apa lagi? Kamu hambat kotak Milo tu. Kamu buka, kamu minum. Tiba-tiba kamu sedar. Kamu tengah berpuasa. Apa kamu lakukan? Tentu. Sah tak puasa kita? Sah? Okay. Bila kamu dah tersedar tu, kamu jangan teruskan. Itu bukan rezeki lagi. Itu kesempatan. Okay? Kamu berhenti. Lepas tu kamu punya puasa tentu sah. Okay? Tak bantah pun. Sebab kita terlupa. Kita biasalah sifat manusia ni lupa. Nyanyo. Okey, bila terjadi macam tu, kamu tak perlu panik, tak perlu bentar. Okey? Kamu berhenti. Lepas tu kamu sambung je lah puasa kamu. Okey, boleh faham semua? Okey. Isi yang ketujuh pula, isi yang terakhir. Apa silap kita sepanjang bulan Ramadan ni? Okey, apa silap kita? Kita berpuasa hanya pada menahan lapar dan dahaga. Sedangkan pada bulan puasa ni, kita bukan menahan lapar dan dahaga saja. Kita pula kena kawal nafsu kita. Tetapi perbuatan muka seperti berdusta, mengumpat, menipu, berkata lucah masih dilakukan. Itu salah ya. Itu yang silap kita sepanjang bulan Ramadan. Yang kita tahu kita tahan lapar dan dahaga, tak makan tak minum. Tapi kita kena jaga juga pendengaran kita, jaga lisan kita. Kita tak kutuk orang, kita tak menipu, kita tak mengumpat orang. Boleh faham? Okey, untuk yang kedua, meninggalkan sahur. Saya sahur makan oi. Okay, sedangkan banyak hadis yang menyatakan tentang kelebihan bersahur ni. Ada yang tangguh sahur ni sampai lewat, sampai tertinggal subuh.
Okey, kalau boleh depan ni kalau macam sebelum ni kamu tak pernah bersahur, tak pun jarang, kamu perlu bersahur boleh? Sebab banyak fadilat bersahur tau. Okay, rugi kalau orang tak sahur ni. Keberkatan sahur tu. Okey, yang ketiga pula, bersungguh-sungguh mengerjakan solat sunat. Solat sunat tarawih dah witir, tapi meninggalkan solat fardu. Kenapa nak tinggalkan solat fardu? Sedangkan solat fardu tu pahalanya lebih besar daripada solat sunat. Apa-apa kita dahulukan yang fardu, baru yang sunat. Faham semua? Faham ya? Jangan kita tarawih je, tapi solat fardu tak. Solat 5 waktu tu penting kan? Okey, isi yang seterusnya meningkatkan amal untuk diri sendiri sahaja. Okey, sini seperti membaca Al-Quran, tapi dia mengabaikan penglibatan diri keluarganya. Maknanya dia baca seorang je, dia tak ajak keluarga dia. Dia bulan Ramadan ni lah kita nak kumpul pahala bersama-sama. Lebih-lebih lagi dengan keluarga. Dan kita nak baca Quran tu, kalau boleh kita ajak lah keluarga, kita baca sama-sama. Ajak lah. Tahu tadarus kan? Tadarus. Kita buat tadarus sama keluarga. Macam apa lah. Okay? Okey, isi yang terakhir, membaca Al-Quran hanya pada bulan Ramadan sahaja. Pada bulan lain kita tak membaca. Tapi pada bulan Ramadan kita baca. Kita sepatutnya istiqomah, walaupun bulan Ramadan ke, bukan bulan Ramadan ke, istiqomah untuk terus membaca Al-Quran. Okay? Boleh faham semua? Okay, jadi tak harap kamu semua boleh berpuasa penuh. Bukan boleh, belajar lah. Kamu kena puasa penuh, boleh? Kamu semua dah 12 tahun, betul tak? Ya, puasa ingat tak? Tak ingat Okay, mungkin sampai sini sahaja Ustaz Irfan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.